أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini dan juga video-video yang akan datang, saya bakal mengupaskan ataupun mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul At-Tawakkul. Adapun sesi pada kali ini kita nak berikan tumpuan kepada mukaddimah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya ini. Nama kitab ini diberi judul oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai kitab At-Tawakkul. Daripada sudut bahasa, tawakkul ataupun tawakal maknanya sama. Cuma tawakal datang dalam bentuk past tense, kan? Kata kerja yang telah berlalu. Manakala tawakkul datang dalam bentuk masdar. Tawakkul dengan tawakal daripada sudut bahasa maknanya adalah sama. Akan dikupaskan insya-Allah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya ini apakah yang beliau maksudkan dengan perkataan tawakkul ataupun tawakal. Kitab ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1994, ditulis di Doha iaitu di Qatar, tempat tinggal Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan dalam mukadimah kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, beliau mengatakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh mutawakkil yang terbaik bagi setiap mukmin. Yang dimaksudkan dengan mutawakkil kat sini adalah insan ataupun orang, individu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita nak lihat kepada contoh teladan dalam mempraktikkan tawakul ataupun tawakal ini, hendaklah kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah contoh yang terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Dalam mukadimah kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, beliau membahaskan di sana menurut pemerhatian beliau ada sedikit kekeliruan yang berlaku di kalangan sebahagian orang-orang Islam antara dua istilah ini. Pertama adalah tawakal, yang kedua adalah tawakal. Jadi tawakal kalau kita nak ringkaskan adalah kita berusaha, dalam masa yang sama juga kita letakkan pergantungan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tawakal dengan waw yang panjang itu adalah hanya dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluarkan apa-apa usaha. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam mukadimah kitabnya, kadang-kadang beliau lihat di kalangan sebahagian orang-orang Islam berlaku salah faham ataupun keliru antara dua istilah ini. Pertama adalah tawakal dan kedua adalah tawakal. Dan dalam mukadimah kitabnya itu juga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menjelaskan di antara punca ataupun sebab kenapa berlaku kekeliruan ataupun salah faham di kalangan sebahagian orang-orang Islam adalah berpunca daripada tulisan ataupun kisah-kisah yang dikongsi dalam sebahagian kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang Islam, yang seolah-olah kisah-kisah tersebut dia seolah-olah menunjukkan bahawa di sana ada pertentangan antara usaha dengan tawakal. Seolah-olah dia menunjukkan yang kalau orang itu berusaha, dia dilihat sebagai orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyarankan satu manhaj diperlukan untuk memahami dengan cara tepat tawakal ini, dan manhaj yang beliau perjuangkan adalah manhaj wasati, iaitu manhaj yang menegakkan keadilan, yang perlu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, yang perlu merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu merujuk kepada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada tindakan para sahabat untuk memahami tawakul ini ataupun tawakal dengan cara yang syumul. Buku At-Tawakkul ini dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan beliau membahagikan kitab ini kepada 8 fasal ataupun kepada 8 bab. Bab yang pertama ataupun fasal yang pertama yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyentuh tentang kelebihan tawakal menurut Al-Quran dan juga menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menyentuh berkaitan dengan hakikat tawakal. Apakah maksud sebenar pengertian daripada perkataan tawakal ini? Dan ketika mana beliau membahaskan pengertian tawakal, beliau menukil pandangan ataupun kata-kata sebahagian di kalangan para ulama yang terdahulu seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
Fasal yang ketiga, bab yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau membahaskan tentang skop tawakal. Apakah di antara perkara-perkara yang selalu dikaitkan dengan tawakal? Itu adalah fasal yang ketiga. Fasal yang keempat, bab yang keempat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau memberi tumpuan kepada tawakal dan usaha. Beliau membahaskan dengan panjang lebar, adakah bila seseorang itu bertawakal, adakah itu bermaksud yang dia perlu meninggalkan usaha? Ataupun in other words, adakah tawakal itu dia menafikan usaha? Beliau membahaskan isu ini dengan panjang lebar. Dan beliau juga mengatakan yang di kalangan manusia, menurut pemerhatian beliau, ada 4 pendekatan dalam memahami tawakal dan kaitannya dengan usaha. Fasal yang kelima, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membahaskan tentang tawakal dan berubat. Jadi apabila seseorang itu dia mencari rawatan, dia sakit, dia cuba berubat, adakah itu bertentangan dengan tawakal? Itu juga dibahaskan dengan panjang lebar oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada fasal yang kelima. Pada fasal yang keenam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia membahaskan tentang hasil daripada tawakal. Apakah kebaikan-kebaikan yang tercapai yang diperolehi oleh seorang mukmin apabila beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau membahaskan perkara-perkara yang mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengupaskan lebih kurang 4 faktor yang mendorong seseorang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada fasal yang terakhir, fasal yang ke-8, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan 4 penghambat ataupun penghalang, 4 penghambat ataupun faktor yang menghalang seseorang daripada bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada video yang seterusnya saya akan syarahkan fasal yang pertama daripada kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berkaitan dengan kelebihan tawakal daripada perspektif Al-Quran, menurut Al-Quran dan juga menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya berpada setakat di sini bagi video yang pertama ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.